Hai semua, jadi ini adalah sambungan kepada part 1, masih lagi subtopik mutasi ya, 5.3 mutasi. Jadi dalam video sebelum ini, kamu sudah belajar yang dua perkara inilah, di mana kamu sudah tahu apakah maksud mutasi dan dua jenis mutasi, dan menerangkan faktor yang menyebabkan mutasi gen dan juga mutasi kromosom dengan contoh. Untuk video kali ini, yang inilah yang ketiga, menerangkan penyakit gangguan gen dengan ciri-cirinya dan kaedah mengesan penyakit tersebut dengan contoh. Penyakit gangguan gen. Jadi alel sebelum ini kamu sudah pernah belajar. Alel ini dia membawa trait, yang mana trait ini boleh diwarisi dalam keluarga. Tetapi kadangkala alel itu turut membawa trait penyakit, yang mana penyakit ini juga akan diwarisi dalam keluarga. Jadi sebagai contoh di sini, ini adalah pewarisan sejenis penyakit gangguan gen lah. Contohnya adalah buta warna lah. Di sini contohnya buta warna, di mana seorang lelaki buta warna telah berkahwin dengan seorang wanita yang membawa penyakit tersebut. Jadi pembawa itu maksudnya yang ini gen resesif kan? Ini resesif huruf kecil itu. Dan satu lagi dia ada kromosom X yang normal lah. Jadi memandangkan ini resesif, dia tidak akan menghidap. Dia pembawa saja. Dan apabila mereka berkahwin, kita akan dapati kebarangkalian untuk anak-anak dia itu anak perempuan pembawa, yang seorang ini penghidap lah, buta warna. Untuk lelaki pula sama ada normal atau buta warna lah. So ini contoh dia penyakit gangguan gen. Jadi kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait itu terletak pada autosom. Autosom masih ingat? Nah, autosom itu adalah 22 pasang kromosom yang pertama di dalam kita punya kariotip itu kan. 44 itu adalah autosom. Dua lagi yang terakhir itu kita panggil sebagai kromosom seks. Jadi kebanyakan gen yang mengawal trait itu terletak pada autosom. Tetapi terdapat juga beberapa trait yang ada pada kromosom seks. Jadi trait yang terdapat pada kromosom seks ini kita panggil sebagai trait terangkai seks, manakala gen yang mengawal trait tadi yang terletak pada kromosom seks ini kita panggil sebagai gen terangkai seks. Jadi contoh penyakit yang disebabkan oleh gen terangkai seks ini adalah hemofilia. Di mana hemofilia ini darah pada luka lambat membeku. Jadi hemofilia ini hanya akan diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Kalau tidak terdapat alel tersebut, dia tidak akan mendapat penyakit tersebutlah. Jadi cikgu tunjuk dia punya raja skema. Ini adalah raja skema. Ini contohnya apabila seorang bapa yang normal, dan ibunya pula adalah pembawa hemofilia. Jadi memandangkan penyakit ini adalah penyakit terangkai seks, jadi disebabkan oleh gen terangkai seks, genotip induknya itu bapa dia normal kan, so normal lah. Huruf besar itu mewakili dia normal sebab dia dominan. Manakala memandangkan ibunya seorang pembawa, ini bermakna satu kromosom X itu adalah normal, satu lagi itu membawa hemofilia, dia adalah resesif, huruf kecil di sini. Ini kamu masih ingat kan? Jadi proses meiosis akan berlaku di mana dia menjadi separuh gamet. Proses meiosis menghasilkan gamet, gamet itu separuh daripada genotip lah. Ini bahagian ibunya pula. Kemudian proses persenyawaan, masih ingat ini?
Untuk proses persenyawaan 1 dan 3, ini adalah hasil genotip anaknya. Dua-dua mendapat kromosom X yang normal. Kemudian yang kedua adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Jadi kamu dapati 1 dan 4, ini gabungan dia seperti ibu dia tadi kan. 1 adalah normal, 1 dia ada resesif itu. Kemudian untuk yang gabungan ketiga pula 2 dan 3. Jadi kita sentiasa tulis huruf X dahulu. Kita ikut kita punya alfabet X dahulu. Jadi X itu normal, Y itu adalah sebab Y tidak bawa gen ini. Manakala gabungan yang keempat pula 2 dan 4. Jadi yang keempat itu dia akan mendapat kromosom X yang ada gen resesif. Jadi fenotip anaknya yang pertama ini adalah seorang perempuan yang normal. Langsung tidak membawa sebarang gen yang menyebabkan hemofilia. Manakala yang kedua ini seorang perempuan tetapi yang ini adalah pembawa. Dia bukan pengidap tetapi pembawa seperti ibunya lah. Dia tidak menghidap penyakit tersebut tapi dia boleh membawa, maksudnya dia boleh mewariskan trait tersebut kepada keluarga dia nanti. Dan yang ketiga ini adalah seorang lelaki yang normal lah. Manakala yang keempat ini adalah lelaki pesakit hemofilia. Jadi kamu tengok di sini kalau perempuan memandangkan dia ada 2 kromosom X, kalau satu itu ada gen resesif dia jadi pembawa saja, dia tidak pengidap sebab yang ini resesif kan. Tapi kalau lelaki dia cuma ada 1 kromosom X, so sama ada dia normal ataupun dia adalah pesakit. Kita lihat contoh yang kedua, situasi yang kedua pula. Sekiranya bapa itu adalah normal, manakala ibunya adalah seorang pesakit hemofilia. Jadi normal masih lagi beginilah, normal kan? Jadi seorang perempuan hanya menjadi pesakit sekiranya kedua-dua ini merupakan kedua-dua kromosom X dia itu ada gen resesif tersebut. Jadi proses meiosis menghasilkan gamet jadi separuh persenyawaan. Gabungan 1 dan 3. Ini hasilnya gabungan 1 dan 4. 2 dan 3. 2 dan 4. Jadi kita lihat di sini. Anak perempuannya ini, kedua-duanya merupakan pembawa. Dia bukan pengidap, pembawa. Karena dia mendapat kromosom X yang normal daripada bapaknya semasa proses persenyawaan berlaku kan? Tetapi kalau kita lihat lelaki dia itu, anak lelaki, semua anak lelakinya merupakan pesakit hemofilia. Kerana Y itu dia dapat daripada bapa untuk menentukan jantina dia kan. Tetapi X dia itu, yang mana satu X pun kedua-duanya ada gen resesif tersebut. So dia menjadi pesakit. Jadi itu adalah penyakit gangguan gen lah, penyakit gangguan gen yang mana dia melibatkan gen terangkai, seks gen yang terdapat pada kromosom seks. Di seterusnya, kaedah mengesan penyakit gangguan gen. Bagaimana kita mau kesan penyakit gangguan gen ini sebelum bayi itu dilahirkan? Jadi terdapat 2 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah amniosintesis dan kaedah yang kedua adalah kaedah kariotip. Jadi kedua-dua kaedah ini dia akan menghasilkan satu kariotip. Kariotip masih ingat susunan kromosom itu, kita susun kromosom itu mengikut saiz dan bentuknya. Jadi melalui susunan kariotip itu kita boleh mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Kita boleh mengesan mana satu yang tidak normal. Jadi sebarang penyakit gangguan gen
kita boleh kesanlah dengan lebih awal. Kita lihat kaedah yang pertama tadi, kaedah amniocentesis. So, dua kaedah ini sebenarnya dia berkaitan. Jadi, kaedah amniocentesis, dia mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. So, fetus maksudnya masih lagi dalam kandungan, belum dilahirkan. Okay, dan dalam minggu inilah, tidak boleh terlalu awal dan tidak boleh terlalu lewat. Okay. Tapi sebelum kita lakukan kaedah ini, kedudukan fetus itu akan dikenal pasti dengan menggunakan teknik ultrabunyi ultrasound bagi memastikan kedudukan fetus yang selamat. Okey, jadi ini adalah cara dia di mana jarum itu akan dimasukkan melalui bahagian abdomen, tembus ke dalam dinding uterus, kemudian sampel bendalir amnion, yang ini bendalir di dalam ini akan diekstrak keluar. Kita ambil Kemudian bendalir ini akan diemparkan untuk menghasilkan bendalir amnion dan sel fetus. Jadi sel fetus yang terasing ini kita gunakan untuk mendapatkan kariotip. Okay, yang terhasil ini kita guna untuk kaedah yang seterusnya. Di mana kaedah yang seterusnya, kaedah kariotip. Jadi sampel tadi itu, sel daripada fetus itu, okay, kita akan tambah dengan bahan kimia untuk merangsang proses mitosis, proses pembahagian sel. Dan kita biarkan selama 2 hingga 3 hari. Okay. Selepas itu, bahan kimia lain kita akan tambah untuk menghentikan mitosis ini pada peringkat metafasa. Masih ingat metafasa, peringkat yang kedua. PMAT, profasa, metafasa. Okay, pada peringkat ini kita bagi dia stop. Kemudian sel itu kita akan pindahkan ke dalam tube untuk memekatkan sel. Kemudian sel dipindah ke dalam tube baharu yang berisi bahan penetap. Okay. Kemudian larutan daripada tube disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya kromosom lebih jelaslah. Kita boleh nampak dengan lebih jelas. Jadi slide itu kita akan perhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambar. Okay, jadi gambar kromosom itu kita akan potong dan kita akan susun membentuk kariotip. So ingat lagi kariotip ini adalah susunan kromosom mengikut size dan bentuk. Kita bagi dia berpasang-pasangan. Jadi kariotip ini kita akan gunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Okay? So, itu saja untuk hari ini. Cikgu jumpa kamu lagi in next lesson. Thank you. Bye. Take care.